Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama saya bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah untuk kita meneruskan pelajaran daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk hari ini kita akan menyambung daripada surah Al-Anbiya daripada ayat 58 hingga ke 72. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran ya, silakan ke halaman 327. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau, sebentar lagi kita bawakan ayat-ayatnya bersama-sama. Tapi di kesempatan ini saya nak mengambil untuk menjawab salam bersemua sahabat-sahabat saya ini, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang memberi salam daripada awal hinggalah ke akhir rancangan pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya mendoakan agar kita semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajaran ini ataupun pembelajaran ini, suka saya merayu dan memohon kepada teman-teman untuk membantu saya menjadi mata rantai menyambung usaha dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan menekan button share. Jom kita sharekan dahulu, boleh tak? Ya, kita tekan button share dahulu dan kita tag mungkin pasangan, anak-anak kita, ibu ayah kita dan kawan-kawan kita, insya-Allah.
Dan yang kedua, boleh tak saya dapatkan komen jom mengaji Al-Quran? Kita nak dapatkan komen jom mengaji Al-Quran. Diharapkan semuanya tidak keberatan untuk mengambil bahagian, untuk sama-sama kita berinteraksi, insya-Allah ya. Sahabat-sahabat, kita bawakan secara langsung terus kepada anda, dipancarkan daripada Fatih Learning Center yang berpusat di Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat datang, selamat menonton kepada semua sahabat-sahabat. Tidak hanya pada mereka yang berada di semenanjung Malaysia, termasuklah yang berada daripada Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada hari ini. InsyaAllah jarak tidak menjadi penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar. Sebelum itu, bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart, insya-Allah ya. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Sambungan daripada bacaan surah Al-Anbiya. Ayat yang akan kita baca hari ini banyak mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita lihatlah sedikit nanti sebentar ya. Sebelum itu kita bacakan isti'azah dahulu. A'udzu billahi. A di pangkal kerongkong, Ain di pertengahan kerongkong, beri dhammah 2 harakat. Zal beri dhammah di hujung lidah. A'udzu billah. Lafz jalalah 2 harakat. Walaupun kelihatan fathah di sini tetapi dibaca 2. Himinasyaitan 2 harakat. Nirrajim. Dan diakhiri dan dirapatkan mulut bagi menyempurnakan huruf mim dengan kadar sekurang-kurangnya 2 harakat. Kita dengarkan sekali lagi bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alahum. Ini semuanya satu harakat. Faja'a di pertengahan kerongkong. Faja'alahum. Jangan panjang. Di sini izhar syafawi, mim mati yang ada tanda mati asli ini terus masuk. Juzadza di hujung lidah 2 harakat. Juzadzan. Di sini izhar halqi. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulisnya poin-poin yang penting. Juzadzan. Zan. Jangan panjang. Tanwin yang selari ini datang selepasnya huruf hamzah. Ada 6 huruf izhar halqi. Teman-teman nak belajar dengan lebih detail, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Nanti saya bagi tahu bagaimana kami dapat berikan sebuah buku asas dan buku tajwid untuk kita belajar balik makharijul huruf dan hukum-hukum tajwid satu persatu, insya-Allah serta rakamannya kami berikan. Faja'alahum juzadzan illa kabiral. Di sini pula idgham bila gunnah. Kalau sahabat-sahabat perasan di sini tanwin di sini selari atas dan bawah, manakala di sini tidak selari. Yang tidak selari ini dia boleh jadi beberapa hukum. Tidak semestinya idgham bila gunnah saja. Dia boleh jadi idgham bi gunnah, dia boleh jadi ikhfa hakiki. Jadi kita bergantung kepada apa? Bergantung pada apa huruf yang datang selepas tanwin tersebut. Jika datang selepas tanwin tersebut huruf lam ataupun huruf ra, maka hukumnya masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Minta ada yang tolong tulis ya. Illa kabiran lahum. Sekali lagi izhar syafawi di sini jangan panjang terus masuk. La'allahum. Sekali lagi izhar syafawi di sini jangan panjang, sempurna saja hum terus masuk. Ilaihi yarji'un. Yar ra jadi tebal, jangan baca yarji'un, tak betul. Yang betulnya
yarji'un, dan diakhiri dengan ma'ril sukun dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat, dan di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi yarji'un, tak betul. Mestilah yarji'un, di akhir baru masuk ke dalam nun. Boleh insya-Allah tarik nafas, kita bacakan bersama-sama. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Kemudian baru berhenti. So far macam mana? Boleh ikut ke boleh ikut ni? Yang paling merisaukan saya ialah penyampaian saya ini tak dapat difahami, tak dapat diikuti. Kalau teman-teman rasa mudah faham, senang ikut, belajar sesuatu, jangan lupa bantu saya tekan button share, dan boleh tak saya dapatkan komen. Mudahnya mengaji Al-Quran. Kita nak teruskan ayat yang kedua. Atau kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi ayat ini. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Dan kemudian qalu, qa dan lu masing-masing 2 harakat. Ini dia menceritakan tentang Nabi Ibrahim ni. Dia bila dia masuk satu tempat penyembahan lah. Kalau kita kata hari ini macam lebih kurang macam kuil lah ya. Satu tempat penyembahan. Maka dia musnahkan seluruh patung-patung yang ada di situ kecuali yang paling besar. Dia tinggalkan. Kemudian berkatalah masyarakat setelah itu, qalu man ikhfa di sini bukan man, asalnya man tapi disamarkan, man fa'ala hadza, ha di pangkal kerongkong, za 2 harakat, bi alihatina 4 atau 5 harakat, innahu ini tu wajibul ghunnah, wajib dengung 2 harakat, hu 2 harakat, laminadh zalimin. Kita bacakan bersama-sama. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Jadi siapa, dia kata siapa yang buat ni, angkara siapa ni buat kepada Tuhan-Tuhan kita macam ni. Maka mereka pun punya siasat. Maka ada yang menyampaikan bahawa qalu sami'na, ain di petang kerongkong, qalu sami'na fatay, idgham bi gunnah, bukan fatan lagi dah, asalnya ta tanwin di atas bunyi tan, datang ya jadi fatay di hujung lidah, yadhkuruhum idhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Yuqalu lahu, di sini maksilah tawilah dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Yuqalu lahu Ibrahim. Ib ada lantunan di situ, khakhala surah di sini. Ibrahim. Maka dia kata, dengar kata ini perbuatan seorang budak lelaki namanya Ibrahim, dia kata. Kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. So far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut ni teman-teman. Mungkin tulis sikit di ruangan komen. So far macam mana? Terima kasih Nenda Zahara, Maimun Zakaria, tolong tulis poin-poin yang penting. Selamat datang Muayu, Nik Som, Cik Kup lah, ramai lagi lah kawan-kawan kita yang baru masuk juga. Selamat datang, selamat belajar ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda. Hari ini
Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu, terus fokus, terus istiqamah dan jangan lupa menekan button share ya. Saya mengharapkan teman-teman tidak keberatan membantu saya menjadi pemanjang ataupun penerus ilmu ini insya-Allah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Qalu fa'tu bihi. Qalu fa bari atas bertemu hamzah yang ada tanda sukun ini. Fa'tu dua harakat, bihi bi satu hi dua harakat. Ala a'yunin dua harakat wajibul gunnah. A'yunin nasi la'allahum yashhadun. Jadi apa mereka lakukan? Mereka kata pemimpinlah, raja dia kata bawa mai. Pergi tangkap dia, bawa mai, kemudian panggil rakyat jelata mai bagi depa tengok. Kita nak buat penghakiman. Rupanya mereka merancang sesuatu tetapi Allah juga melakukan perancangannya. Kita bacakan dahulu. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Sekarang kita lihat satu persatu ayat dahulu ya. InsyaAllah nanti selesai semua. Kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 58 hingga 72. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-62. Qalu bukan disamar, jadi samar di sini. Itulah maksud ikhfa. Jadi dua harakat jangan tinggal, jangan baca anta fa'al, tak betul mestilah anta fa'al, ta fa'al, ta nak ke fa jangan lambat. Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina dua harakat lihatina ya Ibrahim. Dia bertanya Nabi Ibrahim, ini perbuatan kamu kan? Qalu anta hadza fa'alta anta fa'alta hadza, adakah kamu yang melakukan perkara ini, yang memusnahkan tuhan-tuhan kami wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim ni seorang yang bijaksana. Apa jawabnya? Qala bal fa'alahu. Kita dengar pun kita rasa macam nak tersenyumlah, makan yang apa? Sesuatu macam jadi bahan melawak pula cara jawapannya itu. Tapi benda yang logik, dia menggunakan logik akal mereka yang tidak beriman. Dia kata apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Jangan panjang, sempurna saja hum terus masuk. Hadza fas'aluhum. Fas'alu dua harakat, hum jangan panjang terus masuk. Di sini dua harakat, ikhfa hakiki. In kanu yantiqun. Yang di sini ikhfa dua harakat. Ti bukan ti ya, tapi ti. Ta ti tu. Huruf ta bukan huruf ta ya. Jangan sampai tertukar huruf, kerana tertukar huruf merupakan kesalahan besar dan hukumnya haram ya. Baik, kita bacakan bersama-sama. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Jadi jawabnya qala bal fa'alahu kabiruhum. Dan mereka tuduh Nabi Ibrahim, tanya, dia kata kamulah buat ni Nabi Ibrahim. Waktu tu belum nabi lah ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Dia kata sebenarnya bukan aku yang buat, tapi yang buatnya yang paling besar, sebab dia musnahkan semua berhala-berhala dan dia tinggalkan kapak itu di atas berhala yang paling besar. Dia sangkutkan yang paling besar. Dia kata hak besar ni lah yang buat. Qalu bal fa'alahu, qala bal fa'alahu kabiruhum. Dia kata yang paling membuat ni adalah yang paling besar ni lah buat. Kalau dia kata hadza fas'aluhum, tak percaya tanya mereka. In kanu yantiqun, jika mereka boleh berkata-kata.
Dia kata tanyalah berhala-berhala yang kena pecah ni, tanya siapa yang buat. Kalau betul berhala itu boleh bercakap, maka apa yang berlaku setelah Nabi Ibrahim cakap pandai macam ni? Maka mereka pun faraja'u ila anfusihim. Maka mereka pun berpandang sama sendiri. Tengok sama sendiri. Faqalu innakum antumuz zalimun. Kerana mereka pun tahu berhala mana boleh bercakap. Jadi mereka sudah kena, orang kata apa? Kena getah lah orang kata, daripada hasil perbuatan ini. Kita bacakan sekali lagi bersama-sama. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Kemudian baru berhenti pada ayat. Jangan berhenti belajar, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi di pertengahan pembelajaran kita ini. Saya mendoakan dan mengharapkan teman-teman ya senantiasa dapat mengikuti dengan tenang hatinya sambil-sambil kita belajar mengaji Al-Quran, kita belajar perbetulkan bacaan Al-Quran kita. Ramadan pun dah tak lama ni teman-teman. Doakan supaya kita semua dipanjangkan usia. Kita bimbang-bimbang apa? Kita bimbang-bimbang tak sempat nak jumpa Ramadan tahun ini. Walaupun kita rasa dah tak lama, tak sampai sebulan, tetapi tidak ada yang dapat menjamin bahawa dia mampu boleh hidup walaupun satu hari lagi. Jadi ala kulli hal, jadi sama-samalah kita buat yang terbaik, buat yang terbaik. Kita nak teruskan ayat dan seterusnya ini, tapi sebelum itu boleh tak bantu saya tekan button share dan jangan lupa belanjalah thumbs up dan juga heart jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Kita teruskan ayatnya. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad. Him bukan ru'usihim, ru'usihim. Ha mereka kasrah bunyi hi, bukan he. Him. Ru'usihim laqad. Ada lantunan qalqalah di sini. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Jadi masing-masing terpinga-pinga lah. Kita memang betul mereka ni mana boleh berkata-kata. Tetapi kerana kesombongan mereka, mereka tetap nak menghukum Nabi Ibrahim ini. Ya. Kita bacakan sekali lagi ayat ini. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Jadi pakatlah mereka, rakyat-rakyat jelata kan tadi mereka panggil orang ramai main tengok, main nak menyaksikan. Jadi orang ramai pun paling tengok kepada pemerintah, kepala-kepala mereka lah. Dia punya ketua-ketua, pimpinan-pimpinan mereka. Sebab mereka tahu benda berhala ini mana boleh berkata-kata, mana boleh bercakap. Manakala selepas itu, qala afata', la nak ke a jangan lambat. Qala afata'budu. Ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim. Qala afata'buduna min ikhfa hakiki. Dua harakat. Nillahi ma la ikhfa hakiki di sini dua harakat. Bukan yan tapi yan samarkan Fa'ukum jangan panjang. Sempurna saja kum terus masuk. Syai'an wa la yadhurrukum. Jangan panjang. Sempurna saja kum. Jangan waqaf dengan yadhurrukum. Itu salah. Mestilah wa la yadhurrukum. Terus berhenti. Jom kita bacakan bersama-sama. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum
Maka Nabi Ibrahim kata, kalau dah hangpa tahu benda tu tak boleh bercakap, tak boleh buat apa, kenapa kamu masih lagi menyembah selain daripada Allah? Sesuatu yang ma la yanfa'ukum, tak boleh beri manfaat apa pun, syai'an. Nothing, tak ada apa yang boleh mereka berikan. Sama ada kebaikan, wala yadhurukum, ataupun memberikan kemudaratan kepada kamu. Kenapa masih kamu menyembah mereka, yakni berhala-berhala tersebutlah ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita, Sebab itu kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, hidayah ini dia adalah merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Bukan semua orang dapat. Kita sangat beruntung, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kawan-kawan kita yang mungkin lahir dari kalangan agama, keluarga Hindu, keluarga Kristian, keluarga Buddha dan sebagainya. Tapi kita dipilih Allah. Sebab itu ada orang yang mengaji tinggi, boleh saintis, ada PhD, ada master, tetapi tak dapat melihat kebenaran ini. Masih lagi menyembah sesuatu yang mereka bina dengan tangan mereka. Jadi inilah menunjukkan bahawa hidayah itu sesuatu yang bernilai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang diberikan hidayah ini, jagalah betul-betul. Jangan kita ambil enteng, jangan kita ambil mudah tentang hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ini sesuatu yang tidak dapat dijual dan tidak dapat dibeli. Jadi teruskan. Uffil lakum, idgham bila gunnah, daripada fin, jangan macam uffin. Kalau uffin jadi izhar halqi. Jadi di sini idgham bila gunnah, tanwin bertemu lam. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kalau waqaf di sini, maka lafz jalalah dibaca nipis. Macam mana kita nak kenal ustaz lafz jalalah yang dibaca tebal dan nipis? Baik, perkataan Allah yang datang sebelumnya huruf berbaris kasrah dibaca nipis. Tetapi kalau sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Itu perkara pertama, minta ada yang tolong tulis. Yang keduanya, bila waqaf di sini, pastikan waqaf dengan sekurang-kurang 2 harakat. Jangan kurang dari itu. Contoh bacaan yang salah, min dunillah. Itu tak betul. Mestilah min dunillah, baru berhenti dan nipis ya, jangan pula tebal. Ini yang salah, min dunillah, itu juga salah. Yang betulnya ni nipis di sini ya. Afala taqilun. Baik, kita bacakan. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Baik, so far macam mana? Kita nak tengok sikit komen-komen daripada sahabat-sahabat saya ni, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran kita. Zaliha kata seronoknya mengaji, jom. Dia kata dia ajak kawan-kawan, jomlah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ajak kawan-kawan kita mengaji. Bukan susah pun mengaji ni. Sahabat-sahabat rasa susah ke senang? Yang duk ikuti pengajian kita selama ini, sebenarnya senang saja. Cumanya kita nak kena korbankanlah sedikit masa kita. Takkan dalam satu hari Allah bagi kita 24 jam, tak boleh kita nak luangkan sedikit untuk kita belajar mengaji kan. Jadi jom kita tekan button share dahulu. Kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, ajak anak-anak kita mengaji sama-sama insya-Allah ya. Kawan-kawan kita, ibu ayah kita dapat belajar bersama-sama insya-Allah. Baik, jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart jika anda merasakan ianya bermanfaat. Terima kasih. Salmi Bigan kata so far so good ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lihat ayat seterusnya ni. Qalu harriqu. Ini sampai kepada hukuman. Maksudnya mereka tak boleh menerima kebenaran hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka ni tetap sombong, tetap ingin orang kata apa, mengenakan hukuman. Jadi hukumannya bukan ringan tuan-tuan dan puan-puan, bukan penjara setahun, bukan penjara 10 tahun, bukan penjara seumur hidup. Hukumannya apa? Hukumannya dibakar hidup-hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan. Bukan hukuman kecil-kecil punya hukuman ini. Ini betul-betul zalim punya pemimpin ini. Dia nak bakar hidup-hidup. Katanya apa?
Qalu harriquhu wa ikhfa di sini dua harakat. Wansuru su. Jangan baca suru. Kalau suru jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Wansuru alihatakum in ikhfa dua harakat. Ikhfa dua harakat. Tum idhar syafawi. Jangan panjang terus masuk. Fa'ilin. Dan diwakafkan dengan ma'ril sukun sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jadi setelah Nabi Ibrahim membawakan hujah tadi itu, mereka kata, okey baik Ibrahim, kalau kamu benar, sekarang ni kita bakar dia. Jom kita bakar Nabi Ibrahim. Kini kita tengok, bolehkah Tuhan dia tolong dia? Maksudnya dia mencabar Allah di atas hujah yang tak dapat dijawab yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Kita bacakan bersama-sama. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka dikumpulkanlah kayu-kayu, kemudian diletakkan Nabi Ibrahim di tengah dan dibakarnya kayu-kayu itu dengan tujuan untuk menyiksa Nabi Ibrahim. Tetapi Allah yang Maha Berkuasa, lihat apa yang Allah lakukan. Qulna dua harakat. Ya narukuni, dua harakat ya dan na masing-masing. Rukuni, ru satu harakat, ku dua harakat, ni dua harakat. Bar, ra jadi tebal. Bar, jangan baca bar. Kalau baca bar tak betul. Di sini kena baca bardau, masuk berserta dengung. Wasalaman, jangan panjang, terus masuk. Ala, satu la 4 atau 5 harakat. Ibrahim, bukan Ibrahim. Kita ramai kalau orang tu nama Ibrahim, kita baca Ibrahim. Sebenarnya bukan Ibrahim, tetapi Ibrahim. Ha, mereka semua bunyi hi, bukan bunyi he. Jaga hati-hati. Jangan kita baca dengan imalah, kita baca condong. He, tak betul. Ibrahim. Jadi Allah telah mengarahkan api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu, ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah kamu. Sebenarnya api sifat dia memanaskan dan membakar. Tetapi apa yang berlaku dalam peristiwa ini, Allah telah mengarahkan, kerana api juga makhluk Allah, Allah arahkan api itu untuk menjadi sejuk dan menyelamatkan. Wasalaman ala Ibrahim. Jadi api itu jadi sejuk dan jadi tempat yang nyaman, selamat bagi Nabi Ibrahim. Tak panas pun. Kita kalau kata fikir dari segi logik, sebab tu kita kata benda berkenaan dengan akidah ini tidak semuanya kita boleh fikir dengan logik, sahabat-sahabat. Kerana sesuatu itu mungkin ada yang di luar pengetahuan dan kemampuan akal kita berfikir. Saya bagi satu analogi yang sangat mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Dengar memang agak sedikit melucukan, tetapi ini benda yang kenyataan. Saya bagi contoh, kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk nak solat. Kita dah ambil wuduk, dah sempurna semua. Tiba-tiba sebelum solat kita terkentut. Jadi kalau fikir dari segi logiknya, kentut itu keluar melalui lubang dubur. Apa salahnya kita ambil air basuh saja lubang dubur? Tapi tidak, kita nak kena renew balik wuduk kita itu, kita basuh tangan balik. Padahal bukan kentut keluar celah-celah jari ini. Kita basuh muka balik. Kita basuhlah bahagian-bahagian wuduk yang lain. Itu menunjukkan benda orang kata apa, syariat ini dianya kadang tak terjangkau, akal kita tak terjangkau. Jadi kerana sebab itu kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Segala arahan daripada Allah kita dengar, kita taat. Begitu juga segala larangan daripada Allah kita dengar dan kita hindari, kita tinggalkan.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, semua para rasul, semua para anbiya membawa satu mesej yang sama, iaitu mengajak manusia menyembah Allah yang esa. Semua para rasul daripada Nabi Adam hinggalah Nabi kita terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya membawa satu mesej yang sama. Marilah, marilah. Begitu juga saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita kembali menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan, dengan sebenar-benar pengertian. Dan jangan lupa ajak ahli keluarga kita. Selamatkan mereka juga daripada bakaran api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bacakan sekali lagi ayat ini. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baru berhenti. Kemudian wa aradu bihi. Hati-hati, yang mana satu dan dua harakat kaidan, ikhfa hakiki. Daripada kaidan jadi kaidan, dua harakat. Faja'alnahumul akhsarin. Kita bacakan. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kha ni di hujung kerongkong makhrajnya. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Di sana ada huruf qaf, huruf kha, huruf ghain. Kalau baris atas huruf ini bunyi kha. Kalau huruf qaf bunyi qa. Kalau huruf ghain bunyi gha. Hati-hati, dengar macam nak sama tapi ada beza. Teman-teman yang nak mempelajari dengan lebih detail hukum tajwid ini, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir pelajaran, nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan sebuah buku asal dan tajwid serta rakaman buku tersebut, insya-Allah. Teman-teman masih bersemangat semuanya? Kalau masih bersemangat, belanjalah thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa menekan button share, insya-Allah. Baik, kita lihat sikit komen ni kawan-kawan kita ni macam mana. Okey. Syarifah kata, terima kasih semua tolong tulis poin-poin yang penting Terima kasih Siti Aisyah, Rohayu Hasan, Hasna. Ramai lagi kawan-kawan kita yang lain. Baik, yang baru masuk pun ada. Selamat datang, selamat menonton ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Kita lihat ayat ini. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا Ini Allah beritahu kami telah menyelamatkan yakni Nabi Ibrahim, walutan, dan Nabi Lut. Nabi Lut juga Allah datangkan siksaan, tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat dibayangkan. Sehingga kan Allah bila malaikat datang untuk berikan orang kata apa, warning kepada Nabi Lut dan pengikutnya, disampaikan pesanan. Malaikat kata, Allah pesan, bila kamu keluar meninggalkan kampung ini, jangan pandang belakang, jangan tengok belakang, kerana terlalu ngerinya, terlalu dahsyatnya hukuman yang Allah timpakan kepada mereka yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perbuatan yang sangat dimurkai Allah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan suka sama sejenis. Suka sama sejenis. Hari ini ramai orang yang laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Sampai dah jadi tahap selebriti pun ada. Ramai pengikut-pengikutnya. Sama pengikut-pengikut ini perbuatan yang boleh mengundang murka Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Allah turunkan bala bukan hanya kena kepada puak-puak ni saja, kita pun kena sekali. Kita pun akan kena sekali. Jadi jagalah, pertama sekali pastikan dalam keluarga kita tak ada lah orang-orang yang macam ni. Yang dilahirkan lelaki nak jadi perempuan, yang dilahirkan perempuan nak jadi lelaki. Antara perbuatan daripada kaum Nabi Lut ni, dia suka liwat, suka sama suka. Laki sama laki. Sebab itu bila datangnya malaikat untuk sampaikan khabar ini, mereka sempat mengepung rumah Nabi Lut. Kerana yang datang itu malaikat dalam rupa manusia yang sangat handsome lah. Malaikat takkan rupanya tak handsome kan? Handsome lah. Jadi mereka sampai kepung nak apa? Nak melakukan orang kata apa? Jadi macam mana?
dia suka sangatlah orang lelaki, orang terdai licin ni. Jadi Allah SWT pesan apa kepada Nabi Lut, bila kamu jalan nak keluar itu subuh-subuh, sebelum subuh itu keluar jangan pandang belakang. Kerana Allah menurunkan seksaan dengan orang apa ditimpakan satu perbuatan yang sangat dahsyatlah. Dahsyat, tak dapat digambarkan macam mana dahsyatnya seksaan yang mereka terima di dunia ini lagi sebelum sampai di dalam neraka. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ. Ra dibaca tebal. Ar, jangan baca ar, tetapi ar. Dhillati. Dad ini makhrajnya di tepi lidah. Dhadidu. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي. Dua harakat. Barakna. Barak. Ada bunyi hamas. Barakna fiha lil alamin. Kita bacakan bersama-sama. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Barulah kita masuk ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat. Wa wahabna, ada lantunan. Wa wahab, qalqalah surah. Wa wahabna lahu habdah. Ishaq wa Yaqub nafilah. Kalau waqaf di sini ta marbutah jadi ditukarkan kepada bunyi ha. Tapi kalau nak sambung dia jadi idgham bi gunnah. Nafilatan, masuk berserta dengu. Ya, di situ kalau nak sambunglah. Tapi kalau waqaf nafilah wa kullan, ini samarkan, bukan lan tapi lan, samarkan. Begitu dua harakat. Ja'alna salihin. Kita bacakan bersama-sama. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Baru berhenti. Okey, sampai kita. Oh, itu ayat yang terakhir untuk hari ini. Jom teman-teman, tadi kita dah baca satu-satu kan? Jom kita baca sama-sama. Daripada awal ayat 58 hingga 72 pada muka surat 327. Siapa yang nak buka Al-Quran? Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang. Sekejap lagi kami bawakan ayat-ayatnya yang akan kita bacakan bersama-sama. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulakan bacaan, teman-teman jangan lupa belanja. Saya thumbs up dan heart. Dan tolong tekan button share. Boleh tak? Terima kasih kerana supporting usaha kami. Kita bawakan secara langsung ini kepada anda dengan tujuan dan matlamat hanya satu, untuk membantu muslimin dan muslimat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Boleh siapa nak minum air silakan sebelum kita mulakan bacaan. Baik, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom tanpa melengahkan masa kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alahum judzadan illa kabiran la'allahum. Maafkan, astagfirullahalazim. Fokus saya terlari. Sekali lagi kita bacakan. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat mungkin saya sampaikan dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Jadi teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center, dan jangan lupa set see first untuk mendapat notifikasi setiap kali kita bersiaran secara langsung. Kita bawakan setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi diharapkan teman-teman dapat allocatekan sedikit waktu yang Allah kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran, insya-Allah ya. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, sebelum saya berakhir, seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan teman-teman ya yang nak belajar, mungkin boleh berikan dalam 3-4 minit yang terakhir ini untuk saya ceritakan bagi mereka yang mungkin ada masalah bacaan Al-Quran tak lancar, tak tahu nak waqaf, nak ibtidak macam mana pada ayat yang panjang, ataupun teman-teman tak dapat membezakan makhraj huruf dengan baik ya, yang mana si, yang mana si, yang mana si, yang mana za, yang mana za ya, yang mana kha, yang mana gha. Jangan ke mana-mana, dapatkan buku asal dan tajwid sahabat-sahabat, dan kami berikan bukan saja buku itu akan dikirimkan ke rumah anda, tapi kita berikan rakaman buku tersebut. Rakaman buku tersebut ada lebih kurang 200 video pelajaran yang akan diberikan kepada anda. Dan selain daripada ini, kami berikan juga nota tajwid. Kita akan kirimkan kepada anda dalam bentuk e-book. Yang tu kita beri dalam e-book. Tapi 2 buku ini kita beri dalam bentuk fizikal.
kita postkan ke rumah anda, walau di mana sahaja berada. Yang kedua, kita nak juga berikan kepada anda rakaman bacaan Al-Quran. Kalau campur rakaman Al-Quran dan rakaman daripada buku asal dan tajuk ini, sahabat-sahabat akan dapat lebih daripada 800 video pelajaran, ya. Bukan 8 video, bukan 80, tapi lebih daripada 800 video pelajaran. Dan yang istimewanya, sahabat-sahabat yang mendapatkan buku asal dan tajuk ini, kami akan berikan konsultasi sekiranya ada persoalan, ada pertanyaan nak diajukan ataupun ingin memperdengarkan bacaan. Tapi yang itu tuan-tuan dan puan-puan kena set appointment, kena buat janji temu dengan pihak kita. InsyaAllah kita akan cari waktu yang sesuai antara pihak kami dan pihak anda untuk kita buat video call untuk anda bertanya sebarang soalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan. InsyaAllah jangan jadikan jarak sebagai penghalang untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. InsyaAllah teman-teman, dibuka pendaftaran keahlian cepat Quran ini kepada semua umat Islam walau di mana sahaja berada. Jangan bimbang, kami tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Sahabat-sahabat, kita hanya mengenakan yuran komitmen, iaitu yuran keahlian hanyalah sekali. Untuk berapa lama? Untuk sepanjang hayat, untuk seumur hidup anda. Itulah sahaja yuran keahlian yang dikenakan. Berapa? Bukan 10,000, bukan 2,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Asalnya 300 lebih, 365. Tapi siapa yang daftar hari ini, kita berikan promosi yang sangat istimewa. Yuran keahlian hanyalah RM250 untuk seumur hidup sepanjang hayat. Teman-teman akan dapat 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran, nota tajwid dan juga konsultasi yang kita berikan kepada anda daripada masa ke masa. Syarat dan termanya sudah pasti adalah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa tunggu lagi? Apa berlengah lagi? Jadi marilah kita melakukan persediaan. Pertama, persediaan menghadapi Ramadan yang bakal menjelang. Keduanya, persediaan yang lebih besar, persediaan menghadapi Allah di hari pembalasan kelak. Jangan sampai Allah beri peluang kita datang ke muka bumi ini, kita tidak ada langsung usaha untuk meningkatkan ataupun untuk improve kualiti bacaan Al-Quran, kalam Allah ini. Jadi oleh itu, kita buka pendaftaran sekarang pada mereka yang benar-benar ikhlas sahaja untuk belajar mengaji Al-Quran bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan kita. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya membantu ramai meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi jika anda lah yang merasa terdetik di dalam hati, inilah masanya dan sesuai dengan cara penyampaian yang saya sampaikan ini, anda rasa mudah faham, senang ikut, jadi apa tunggu lagi? Marilah mendaftar menjadi ahli cepat Quran, kerana yuran keahlian hanyalah sekali untuk seumur hidup dan kita sama-sama dalam bahtera pelayaran ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buka pendaftaran sekarang. Yang berminat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang di ruangan komen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berhajat, marilah bersama-sama dengan saya menjadi ahli cepat Quran. Jadi boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun teman-teman boleh terus WhatsApp kami, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Nak ambil pen dan kertas nak tulis silakan, ataupun nak print screen juga silakan. Nombornya 0111-621-7797. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak ada pen dan kertas ataupun tak tahu nak print screen, jangan risau, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar pihak kami yang menghubungi anda untuk membantu melakukan pendaftaran. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke www.cepatquran.com, www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya anda ada sebarang masalah, sebarang persoalan nak ditanyakan, boleh hubungi kami ke talian hotline di bawah 0111-621-7797. Baik, saya buka sebarang soalan yang ada, jika ada, pada teman-teman yang berhajat nak jadi ahli. Jika ada sebarang persoalan atau pertanyaan, boleh tulis di ruangan komen. Saya nak berikan 1 atau 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan anda. Kita buka pendaftaran kepada semua, tidak hanya untuk mereka yang berada di Semenanjung, termasuk yang berada di Sabah dan Sarawak, Brunei, Singapura dan Indonesia, ataupun di mana sahaja anda berada sekarang.
Baiklah, teman-teman dirahmati Allah. Jika ada soalan, sila ajukan di ruangan bawah. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Walaupun di akhir ni kita tahu dah ramai dah yang mengundurkan diri, tapi yang masih ada ini, terima kasihlah ya. Terima kasih kerana bersama dengan saya daripada awal hinggalah akhir pelajaran ini. Saya tidak apa yang saya harapkan, melainkan tuan-tuan dapat belajar sesuatu daripada penyampaian, daripada perkongsian yang saya sampaikan ini. Saya bukan nak mengajar, saya hanya menyampaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan diharapkan ya lebih selepas ini lebih suka, lebih seronok belajar mengaji Al-Quran. Kenapa? Kerana bila kita baca Al-Quran dalam keadaan kita sendiri pun tak yakin yang ni yang mana panjang, yang mana nak dengung, yang mana nak jelas, kita tak rasa kemanisan tersebut. Tetapi kalau kita baca dengan kita yakin bacaan kita itu di sisi sebutan, panjang, dengung, pendek, jelas dan sebagainya, kita akan lebih rasa seronok, lebih yakin. Kemudian pada masa yang sama belajarlah juga memahami apa firman Allah, apa maksud kalam Allah melalui kelas-kelas tafsir yang tuan-tuan dan puan-puan boleh sertai. Saya tidak memfokuskan kepada kelas tersebut, tapi kita memfokuskan kepada kelas pengajian Al-Quran bertajwid ya teman-teman. Walaupun ada lah kadang-kadang saya selitkan dengan sedikit huraian-huraian ayat-ayat yang kita baca, tapi itu bukanlah fokus kita yang utama. Kerana fokus kita yang utama untuk membantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Baiklah, sebelum saya berakhir, sekali lagi jika ada yang berhajat untuk jadi ahli cepat Quran, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen, ataupun tinggalkan nombor telefon anda untuk kami hubungi, ataupun boleh hubungi kami terus ke nombor yang tertera di bawah, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Baik teman-teman dirahmati Allah, semoga kita berjumpa lagi dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.